Assalamualaikum, selamat pagi Malaysia hari ini. Wow, bunyi burung-burung yang berkicauan, indah merdu ya. Dan juga saya nampak rama-rama di sekitar Taman Tasik Tita Wangsa ini menandakan bahawa ada sesuatu yang istimewa nak kami kongsikan di sini 8 Mac 2023. Ini adalah bersempena dengan KL Park Festival 2023 ataupun namanya adalah Festival Taman Kuala Lumpur 2023. Dan ini adalah penganjuran buat kali pertama di rebrandingkan, dimuatnai ataupun di-upgrade lah untuk menjadi sesuatu yang lebih besar, sangat istimewa dan insya-Allah akan telah pun bermula sebenarnya pada 4 Mac 2023 sehingga 12 Mac 2023 nanti, dan insya-Allah nanti akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri. Dan banyak sebenarnya yang saya nak kongsikan. Kita nak tengok keindahan, kehijauan, kecantikan flora dan juga fauna yang diletakkan di tengah bandar ibu kota ini, ada di Taman Tasik Tita Wangsa. Telah pun dibuka bermula dari jam 9 pagi dan banyak saya nak kongsikan sebenarnya. Dan sebelum saya lupa, bersama dengan bunga-bunga yang cantik ini, selamat menyambut Hari Wanita Antarabangsa kepada semua yang menyambutnya, dan ini untuk anda semua. Jom kita mulakan Malaysia hari ini dan saya akan tinjau bawa anda semua untuk meneroka ke dalam ini kecantikan KL Park Festival 2023. Assalamualaikum, selamat pagi. Anda sedang menonton Malaysia hari ini. Saya tak nak bagi Sofia bercakap hari ini. Sebab biar Sofia jangan cakap apa-apa. Sebab hari ini adalah Hari Wanita Sedunia. Wow. So kita bagi Sofia relax. Dia tak payah cakap langsung, biar saya je cakap seorang-seorang. Betul Ya. Macam ni Okey. Betul, saya keluar ni. Jangan keluar. Awak Tapi saya nak bercakap juga mewakili semua wanita di luar sana yang menonton pada pagi ini. Selamat Hari Wanita Sedunia bagi anda semua. Dan kami berdua menemani anda hari ini, jejaka kaca ini dan juga jejaka kaca tadi yang sedang mencari keindahan di dalam kawasan yang cukup cantik lah. Betul. Untuk mewakili wanita-wanita di luar sana yang cukup kuat mengendali kehidupan kita bersempena dengan hari yang indah ini. Sangat indah kan kalau kita tengok metafornya apabila Hanif berada di kawasan-kawasan yang penuh dengan bunga. Kan kita ibaratkan wanita itu adalah seperti bunga. Kan yang indah, yang cantik, yang harum, yang wangi, segalanya indah untuk wanita. Saya ni kalau nak cakap pasal memuji wanita ni kan, banyak benda yang kita boleh puji. Oh ya? Ya, betul. Kalau seorang wanita yang awak ingin raikan hari ini, siapakah? Tak boleh, dia tak boleh buat seorang. Okey, dua. Dia kena buat tiga. Empat. Saya dah ada dua anak perempuan. Isteri saya, mama saya. Dan sudah tentunya awak, Sofia. Oh, wow. Sofia pun termasuklah 5 orang lah. Okey. Bagi saya pula kepada semua ibu di luar sana, tidak kira ibu yang baru, ibu yang beranak pinak, kitalah yang orang kata perlu diraikan. Saya rasa sebab ini satu tanggungjawab yang cukup besar bagi semua ibu yang menonton pagi ini. Selamat Hari Wanita pada anda. Dan ada antara individu yang kita akan raikan hari ini. Yes. Kita akan bawa wanita yang hebat untuk bersama dengan kita. Tapi sebelum tu, apa kata jom kita ceritakan mengenai cuaca dulu. Sebab wanita hebat kan. Wanita hebat tengok cuaca. Saya kagum dengan wanita sebab saya pernah tengok proses untuk menyiapkan baju. Okey, contoh kalau kita nak basuh baju, kita kena bawa baju tu turun pergi ke washing machine. Lepas tu nak kena basuh, nak kena angkat keluar, pergi jemur. Bila dah jemur nak kena angkat, dah angkat nak kena lipat, dah lipat nak kena simpan dalam lemari. So banyak benda yang nak kena buat. Betul? Saya tengok macam wow, suri rumah tangga memang sangat-sangat. Dan ibu-ibu juga yang menghantar anak ke sekolah, pergi tempat kerja juga kena tengok cuaca juga. Jadi kita meninjau apa di sini. Kuala Lumpur, Kuching, Kota Kinabalu, Labuan Kangar, Petaling Jaya menunjukkan cerah pagi ini. Bersempena dengan semangat kita semua. Semua tempat lain pun cerah. Ke Putrajaya. Di mana hujan? Okey, satu tempat hujan di Kuala Terengganu. Kalau kita tengok dijangka hujan pagi ini, dan yang lain semua cerah. Semua cerah. Yes. Bercakap pasal Hari Wanita. Kita nak cerita mengenai ini memang ikon, legend Raz Adi Barazi, antara penerima Anugerah Wanita Berani Antarabangsa 2023. Betul. Ini dia Senator Datuk Raz Adi Barazi yang telah pun diumumkan penerima Anugerah Wanita Berani Antarabangsa bagi 2023 yang dijadualkan berlangsung di Rumah Putih esok. Menurut kenyataan dikeluarkan oleh Jabatan Negara Amerika Syarikat, Setiausaha Negara Anthony J. Blinken dan wanita pertama Amerika Syarikat Jill Biden akan menjadi hos acara tahun itu. Ya, pastinya ini menjadi kebanggaan kita semua sebagai rakyat Malaysia. Senator Datuk Raz Adi Barazi yang menjadi seorang wanita yang dinobatkan sebagai wanita yang berani. 11 wanita 11 wanita, dalam 11 tu
untuk ada seorang warga negara Malaysia iaitu Senator Datuk Razali Barazi. Tahniah sekali lagi kita ucapkan selamat Hari Wanita Sedunia sekali lagi kita ucapkan. Dan topik hari ini sangat-sangat orang kata penting untuk kita ambil tahu kan. Mungkin anda pernah terkena, mungkin pernah juga mendapat panggilan untuk menerima tawaran bekerja di luar negara. Kan? Tapi bila sampai di sana, pasport dia ambil, telefon dia ambil. Jadi sebatang kara, tak ada apa-apa. Betul. Ini antara yang menjadi perbualan dalam tahun ini sendiri, sindiket jenayah penipuan tawaran pekerjaan, di mana kita melihat begitu ramai rakyat Malaysia yang terkandas di luar negara, seperti mana disebutkan oleh Haziq tadi, diambilkan haknya untuk pulang ke negara kita, iaitu pasport dan sebagainya, dan diperlakukan dengan begitu teruk di sana. Apakah sebenarnya yang terjadi? Kita akan memperincikan jenayah ini yang boleh dikatakan sebagai jenayah antarabangsa, membabitkan rakyat kita, dan ini perlu dikenal pasti apakah punca masalah ini. Ya, yang akan bersama dengan kita adalah Yang Berhormat Datuk Seri Diraja Dr. Zamri Abdul Kadir, iaitu Menteri Luar Negeri, yang turut akan bincangkan mengenai sindiket perdagangan manusia ni lah. Ya, dan berbalik semua inspirasi bersempena dengan Hari Wanita Sedunia, kita akan berbincang dan berjumpa dengan seorang wanita hebat ini, di mana beliau sendiri nekat berbasikal ke Tanah Suci bersama dengan suaminya sepanjang 14,000 kilometer. 14 kilometer pun kita dah pening, dah penat. 14,000 kilometer berbasikal pergi ke Tanah Suci. Wow. Kan, memang sangat-sangat hebat. Kita akan berborak bersama dengan Puan Noradila. Kejap lagi kita akan bersama dengan mereka. Itu semua topik untuk anda bincangkan, untuk tengok hari ini di Facebook MHI TV3 pun anda boleh komen. Cerita mengenai wanita. Itulah yang saya nak ni. Saya nak tanya anda. Wanita yang memberikan anda inspirasi, siapakah beliau? Anda boleh share dekat Facebook MHI TV3. Titipkan komen anda, apakah ucapan kepada mereka? Mungkin isteri anda, ibu anda, anak-anak anda, sesiapa saja yang wanita yang menjadi inspirasi, letakkan di komen Facebook supaya kita semua boleh bacakan dan raikan wanita-wanita hebat ini hari ini. Yes, okey, pergi ke Facebook sekarang. Okey, jadi anda pun boleh ambil nombor telefon kita ni 0377261603. Sebab kejap lagi kita akan buka talian untuk anda bertanya lah mengenai inspirasi wanita bersama dengan Puan Noradila. Dan Hanif dengan cerita masih meneroka, dikelilingi dengan bunga. Dia tengah mengkaji bunga apa yang ada dekat belakang dia tu. Jom kita bersama dengan Hanif Miswan yang berada di Taman Tasik Titiwangsa. Cantik. Selamat pagi semua, dan kita telah pun meninjau dan melihat kepada kawasan-kawasan lokasi-lokasi, dan kini masih lagi berlintas langsung dari Taman Tasik Titiwangsa bersama dengan KL Park Festival 2023, dan saya berada di landscape yang diusahakan oleh pihak Majlis Bandaraya Shah Alam MBSA ya. Dan kalau kita lihat di sini, mereka telah pun mendapat ataupun dianugerahkan anugerah gangsa daripada Malaysian Arts dan juga Flora Gardens daripada landscape ini, yang saya percaya dihasilkan dengan temanya kita semula. Ini penutup-penutup botol, kemudian ada tempat duduk sini. Kalau boleh saya nak tunjuk kerusi ini diperbuat daripada papan poli AI yang dikitar semula daripada 17,834 kotak minuman. Itu antara ideanya bersempena dengan KL Park Festival ini, dan kita nak meninjau serba ringkas apa yang ada di sini, dan sangat menarik kerana keseluruhan. Kalau biasa orang yang berjoging di Taman Tasik Titiwangsa ini, dia lebih kurang 3 km lah satu pusingan, dan kali ini kalau berjoging, kalau berlari, boleh nampak semua kepelbagaian. Ada aktiviti Flying Fox juga yang disediakan di atas ni kepada mereka yang nak mencuba kan. Dan kita nak meninjau di sebelah sana pula sambil nak menyapa tuan rumah lah, penganjurnya. Kita nak perkenalkan pengarah di Jabatan Landscape dan juga Rekreasi Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, Tuan Haji Zulkifli Endut ataupun landscape arkitek juga bersama kita. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih MHI. Terima kasih kan sudah menjemput kami. Mungkin Tuan Haji sampai itu kita boleh berjalan. Saya nak singgah ke taman di depan tu. Sebenarnya penganjuran KL Park Festival 2023 ini, bagaimana idea yang tercetus untuk dijenamakan semula, Tuan Haji? Okey, sebelum ni kita telah menjalankan juga, mengajukan pameran yang sebelum ini dipanggil CLOPS pada 2012, 14, 15 dan 17. Tetapi kali ini kita menjenamakan semula pameran itu dengan konsep yang lebih luas lagi, iaitu pameran bunga-bungaan dan landscape, di mana kita mempamerkan kreativiti warga kota dan juga peserta-peserta bagaimana kita nak mengolah tanaman-tanaman kita dan bunga-bungaan untuk jadikan landscape yang menarik. Itu konsep
lebih luas lagi. Dan kita melihat kepada keseluruhan taman ini Tuan Haji, sambil itu kita jalan dan kita melihat kepada keindahan. Di sebelah taman yang kita nak masuk ni, konsepnya bagaimana? Apa yang boleh kita jangkakan di sini Tuan Haji? Okey, yang ni konsep dia laman kediaman. Kita panggil dia Garden of Heaven. Garden of Heaven ni kita akan mempamerkan bagaimana kita nak mengolah laman kediaman kita. Yang ni dijalankan oleh ataupun disertai oleh Perbadangan Putrajaya. Kita ada dua saja Garden of Heaven yang mempamerkan, iaitu Perbadangan Putrajaya dan Dewan Meraih Kuala Lumpur sendirilah. Jadi ini lebih pada konsep laman kediaman yang akan memberi idea ataupun untuk memberi idea supaya penduduk-penduduk ada idea bagaimana untuk mempamerkan landscape di kawasan mereka, untuk mengindahkan lagi kawasan perumahan mereka. Okey, Tuan Haji, landscape arkitek kan? Jom terangkan saya yang mungkin serba tak berapa tahu ni. Yang saya tahu bunga ni warnanya cantik. Yang ini tumbuh hidup menarik kan? Apa yang menarik di sekitar landscape daripada Perbadanan Putrajaya ni? Tumbuhan dia agak banyak dan juga pelbagai dan berwarna-warni. Dan kita ada pokok-pokok yang indoor plants juga boleh ditanam di kawasan laman rumah. Dan Putrajaya kita lihat dia menonjolkan berbagai jenis wakaf. Kita ada laman balkoni, kita ada wakaf yang agak moden sikit dan tradisional, dan juga saya tengok dia menggunakan komponen ataupun elemen pergola untuk menyusun bunga-bungaan di kawasan perumahan lah, kawasan rumah ya. Jadi Tuan Haji, konsep ini memang secara kreativiti mereka kan. Saya tertarik sebenarnya nak tengok di bahagian yang tengah-tengah ni Tuan Haji. Kalau boleh nak kongsikan, sebab ini Hari Wanita Sedunia kan. Jadi bunga-bungaan ini, kecantikan ini kena pula namanya kat sini adalah lipstick plant. Apa maksudnya tu Tuan Haji? Maksudnya ianya kalau kita lihat bunga ni, dia seolah macam lipstick. Jadi kita panggil itu lipstick plant lah. Dan kita pamerkan juga bunga raya kita je lah. Bunga raya kita untuk kita jadi sebagai kita punya main attraction di sini lah. Okey, bunga raya ini tumbuh elok, cantik. Ini melambangkan bunga kebangsaan dan mungkin bagus kepada generasi-generasi sekarang. Ini termasuk generasi saya lah Tuan Haji kan. Selama ni kita hanya lukis je dekat buku bunga raya, bunga kebangsaan kan. Dan boleh melihat sendiri di depan mata ni, cantik. Ada ke agak-agak yang kalau pengunjung datang ni boleh bawa buah tangan ke, boleh beli nak tanam kat rumah ke, macam mana Tuan Haji? Kita ada lebih kurang 72 penggerai yang menjual jualan bahan pertanian dan bunga-bungaan di sekitar Taman Tasik Setiawangsa. Dan kita juga ada kawasan untuk menjamu selera juga di kawasan food truck. Okey Tuan Haji, nanti kita akan terus bersama lagi sebab saya nak meninjau antara keindahan di sini dan banyak sekali laman-lamannya, dan ada juga pengunjung-pengunjung yang dah datang lah. Kepada anda yang berdekatan nak datang sini, boleh juga, masih lagi kita buka sampai jam 10 malam setiap hari bermula dari jam 9 pagi, dan ada keindahan laman-laman balkoninya. Banyak lagi yang saya nak teroka selepas ni bersama dengan anda. Kita nak kembali ke Seri Pentas bersama dengan rakan-rakan di Malaysia hari ini. Okey, nanti saya bawa balik bunga untuk anda semua, okey? Janji Anim bawa balik bunga untuk kita orang. Dah, lagi untuk saya. Hari Wanita. Kan, kena sejambak. Kita semua kena ada kat taman bunga tu. Kenapa? Sebab kita rasa betul-betul rasa keindahan, kita meraihkan. Betul tak? Kita kena selalu untuk cari alam semula jadi. Kenalkan kepada anak-anak kita. Saya setuju. Asyik kita belantara konkrit je. Apa kata kita pergi kat betul-betul belantara untuk kita tengok daun dan juga bunga. Okey? Itu kita akan bersama dengan Anik sekejap lagi. Lepas ni kita akan kembali semula selepas ini dengan topik yang sangat penting, di mana kita mengetahui antara masa-masa yang terbabit ini bagaimana mereka bermula bukan terjebak tapi terpedaya dengan janji-janji sindiket ini. Akan kita perincikan dalam sindiket jenayah penipuan tawaran pekerjaan di luar negara. Macam tengah tengok 999. Tidaklah, pagi-pagi ni. Kita berehat seketika. Kembali selepas ini dalam MSI. Masih menghidupkan pagi anda di Malaysia hari ini, dan topik ini kan sebenarnya Zik, kita melihat ni antara sindiket yang masih aktif,
khususnya di negara-negara seperti Kemboja, Laos dan juga Myanmar. Dan setakat ini Kementerian Luar Negeri berjaya menyelamatkan lebih 400 orang individu dan masih ada lagi yang dijejaki, Aziz. Betul, memang masih ramai sebenarnya masih dijejaki dan diharapkan agar kita dapat jejak mereka untuk kita bawa kembali ke Malaysia dan diselamatkan. Jadi, untuk kita cerita mengenai sindiket jenayah penipuan tawaran pekerjaan di luar negara ni, hari ini kita sangat gembira apabila Yang Berhormat Datuk Seri Diraja Dr. Zamri Abdul Kadir, Menteri Luar Negeri, sudi bersama dengan kami di MSI. Assalamualaikum, Datuk Seri. Assalamualaikum, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Dah breakfast ni? Dah. Alhamdulillah. Okey, Datuk Seri. Tadi kita dah cerita pasal statistiknya sikit. Kan? Dekat Kemboja, boleh dikatakan sangat ramai dan telah pun berjaya diselamatkan dengan 261 yang telah pun diselamatkan. Tapi sebelum kita cerita mengenai statistik kita dan lebih panjang kita masuk ke dalam topik kita ni, kita nak cerita satu perkara yang selalu di-share di social media sekarang ni, Datuk Seri. 100 hari pencapaian. Datuk Seri. Iyalah, bagi saya ni sukar untuk saya membuat penilaian sendiri. Saya fikir saya serahkan kepada rakyat dan juga dari segi tugas yang diberikan yang paling mustahak ialah kita perlu melaksanakan amanah yang diberikan dalam konteks Kementerian Luar Negeri ini. Kita perlu membawa semula Malaysia ke mercu kejayaan di peringkat antarabangsa, membina semula negara kita di pesada antarabangsa dengan imej kita yang baik. Dan alhamdulillah kita telah pun melakukan itu dan nampaknya kemunculan Malaysia di peringkat antarabangsa itu sudah mulai dirasai. Jadi kita akan teruskan. Maknanya dia tidak hanya tertumpu hanya 100 hari atau 10 bulan. Selagi kemampuan kita untuk melaksanakan tugas itu dengan membina semula negara kita di peringkat antarabangsa itu seharusnya menjadi tumpuan dan gerak kerja kita. Dan Datuk Seri, saya pasti bagi Kementerian Luar Negeri sendiri, bagi Datuk Seri sendiri melihat begitu banyak yang perlu diperlihatkan, diperincikan dan mungkin antara cabaran setakat ini yang menjadi fokus utama bagi Kementerian Luar Negeri. Cabaran kita sebenarnya ada dua. Pertama, kalau kita lihat dari segi persekitaran politik atau sekarang ini orang gunakan perkataan geopolitik. Geopolitik negara kita dengan dia dalam kalangan negara ASEAN dan juga apa yang berlaku di seluruh dunia. Yang itu adalah merupakan satu perkembangan baru yang perlu kita ikuti, kita tatapi supaya Malaysia tidak terperangkap dalam krisis politik dunia yang berlaku pada hari ini. Kerana dasar kita bagaimana kita nak mengekalkan Malaysia yang aman, Malaysia yang stabil, dasar kita dasar yang berkecuali, kita tidak memihak supaya kita tidak menjadi bahan bagi negara-negara lain menggunakan kita bagi matlamat mereka. Jadi yang ini kita perlu kekalkan dari segi kedaulatan kita, yang kita perlu pertahankan. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam bidang diplomasi juga kita tahu bahawa dia bukan hanya sekadar dalam bidang politik tetapi juga dalam bidang ekonomi. Bagaimana kita nak membawa balik ekonomi negara kita dan tugas kita di peringkat Kementerian Luar juga ialah membantu kementerian-kementerian yang lain seperti kementerian di peringkat MITI dan lain-lain supaya ekonomi negara kita dapat berkembang semula, FDI kita dapat kembali semula ke negara kita. Dan ini adalah antara tugas-tugas utama, cabaran yang perlu kita bina ketika mana dunia di hadapan kita berubah dengan begitu pantas, dengan suasana yang tidak menentu, dan bagaimana kita nak memastikan supaya Malaysia berada dalam keadaan yang baik. Ya, itu cabaran, orang kata satu dua cabaran, Datuk Seri. Tapi satu lagi cabaran besar ni, Datuk Seri. Scammer. Sindiket yang sangat-sangat orang kata berleluasa sekarang ni. Daripada luar negara, mereka tawarkan pekerjaan di luar negara, tapi bila sampai sana, habis. Ini kisah-kisah yang menyedihkan tentang apa yang dihadapi oleh rakyat kita. Kerana mereka dijanjikan dengan pekerjaan, dengan pendapatan yang lumayan,
tentunya bagi siapa pun apabila mendengar tawaran-tawaran yang lumayan ini, ia akan cepat tergoda dengan tawaran itu. Cumanya apa yang berlaku, tawaran-tawaran di luar negara ini, ia adalah satu bentuk scam ya, yang dibuat oleh kumpulan-kumpulan sindiket tertentu dengan menggunakan social media ini, dan mereka telah berjaya mempengaruhi pencari-pencari kerja yang kononnya mereka akan ditawarkan dengan sejumlah gaji yang begitu lumayan sekali. Ada yang dikatakan di offer sampai mungkin ada 10,000, 56,000 dalam nilai wang, bukan wang Malaysia, wang US dan sebagainya. Dan bagi siapa pun bila dia tengok itu, dia akan melihat bahawa ini jumlah yang besar. Kalau dia convert balik dalam duit Malaysia, tentunya banyak dia katanya. Dan ini gambaran-gambaran yang diberikan, maka tentunya bagi pencari-pencari kerja yang memerlukan kerja ini akan cepat tergoda dengan apa yang ditawarkan. Datuk Seri ada sebutkan sedikit sebenarnya tentang modus operandi yang telah pun menggunakan media sosial dan sebagainya. Dan kita sebagai dalam dunia 2023 ni, saya percaya ramai anak-anak muda yang tech savvy, yang tahu. Tetapi ada juga setengah golongan yang lebih mudah menjadi mangsa. Betul. Dan daripada perincian atau pemerhatian Datuk Seri sendiri, siapakah yang mudah terpedaya, mudah tergoda dengan tawaran ini, dan siapakah mereka? Ini bagi golongan, saya lihatlah dari pemerhatian saya, ialah golongan generasi muda yang selalu bermain dengan social media ini, yang pergi tengok, yang browse through social media, dan mereka melihat apa dia panggil fake profile ni, dan kemudian termasuklah shadow websites yang ada, yang kumpulan ini dia tidak akan memperkenalkan diri mereka yang sebenarnya, dia buat secara fake. Jadi bagi anak-anak muda yang pencari-pencari kerja yang savvy dengan dengan teknologi ini, dan yang hari-hari dia tengok dalam website, maka dia akan cepat terpengaruh. Sebab kebanyakan yang terpengaruh ini ialah daripada mereka yang seringkali tengok dalam website peluang-peluang pekerjaan dan sebagainya. Yang keduanya, di kalangan rakan-rakan mereka, dia share information itu. Mungkin ada di kalangan mereka yang pergi di peringkat awal sebulan, dia kata, ni bagus ni, kau mari kan, ni not bad. Bincang-bincang dengan kawan. Dia bincang dengan kawan kan, dia pun rasa not bad. Dia rasa bulan pertama kan, tapi apabila perkara itu berkembang, lepas tu dia duduk 2-3 bulan, baru dia merasai keazaban itu, azabnya berada di sana, bagaimana mereka dikendalikan, bagaimana mereka diperlakukan. Jadi yang ini akhirnya membawa nasib malang kepada mereka. Gaji mereka ditahan, mereka diseksa, dipukul dan sebagainya. Ya, itu nak tahu seteruk mana tu Datuk Seri, dia punya tahap azab dia tadi tu. Adakah memang sampai tak boleh dicari langsung, tak boleh dijejak langsung? Ya, ini merupakan satu sindiket antarabangsa yang mereka ini, saya nak sebutkan, dia tempat operasinya itu di kawasan sempadan. Ada sempadan negara dekat Myanmar, dan juga di Cambodia tu mungkin dia ada operasi di tempat-tempat tertentu, dan kawasan-kawasan dikawal oleh kumpulan-kumpulan tertentu ini, sindiket besar ni, ataupun tentera-tentera khas mereka, bukan kerajaan punya, bukan kerajaan haram, yang haram ni. Jadi mereka kawal di kawasan itu. Ini menyebabkan mereka ini terpisah dari segi hubungan mereka di dunia luar, dan dari segi pergerakan mereka dikawal, dijaga. Dan sebab itulah kalau ada cubaan-cubaan untuk keluar umpamanya, mereka akan mencari mereka ini di mana mereka dan sebagainya. Jadi ini antara cabaran yang besar lah. Datuk Seri, kita melihat statistik kan, puluhan ataupun dalam konteks keseluruhannya ratusan masih sedang dijejaki, ratusan juga berjaya diselamatkan. Saya pasti ramai lagi di luar sana yang belum dikenal pasti lagi. Betul. Dalam pandangan Datuk Seri sendiri, apakah antara usaha Kementerian Luar Negeri untuk bekerjasama dengan pihak antarabangsa untuk menumpaskan sindiket seperti ini? Kita tak tahu dari segi jumlah sebenarnya, tetapi yang kita selamatkan, yang kita berjaya selamatkan bersama dengan polis, 418. Yang ini bilangan yang ada dekat kita. Yang
telah pun mendaftar kepada kita, memaklumkan, membuat report. Ada 166 lagi yang belum jaya kita selamatkan. Tapi mungkin di luar sana lebih ramai, kita tidak tahu, yang kerana mereka tidak membuat laporan. Walau bagaimanapun kita telah mengambil langkah secara bersepadu. Kita telah membuat sebuah jawatankuasa khas task force di bawah KLN dan dianggotai oleh pelbagai jabatan dan juga dengan kementerian, dan kita bekerjasama. Kita tak boleh buat kerjasama atas nama kementerian luar saja, ya, saya nak sebutkan di sini. Sebab tu dalam konteks kerajaan kita ni, kita bekerja bersama-sama. Sebab ini antara tugas penting Kementerian Luar dan juga Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri sebagai polis, anggota polis sebagainya, mereka mempunyai kepakaran bagaimana nak turun sama. Di Kementerian peringkat Kementerian Luar, kita mempunyai kepakaran di peringkat diplomasi kita, hubungan diplomatik dan sebagainya. Dan kedua-dua ini perlu bekerja bersama-sama untuk memastikan supaya tindakan kita dapat kita ambil. Yang keduanya, kita juga perlu kita bekerjasama juga dengan Interpol, dengan ASEANAPOL, ya, di peringkat ASEAN ni dipanggil ASEANAPOL. ASEANAPOL, ya. Tetaplah kan kena ada pol. Ada pol, polis lah, ya. Dan untuk membolehkan tindakan-tindakan kita, supaya kita dapat trace di mana tempatnya, dan bekerjasama dengan kerajaan di dalam ASEAN, dan konteks umpamanya bekerjasama dengan kerajaan Myanmar, kerajaan Thailand, kerajaan Cambodia, Laos dan sebagainya, bagi kita memastikan supaya mangsa-mangsa yang menghadapi masalah ini dapat kita selamatkan. Jadi dalam erti kata yang lain, ini antara langkah-langkah yang secara tuntas yang kita buat dalam memastikan untuk kita dapat selesaikan masalah itu, selamatkan rakyat Malaysia ini. Datuk Seri, bila cakap tentang menjejaki mereka ni dengan task force yang kita ada, adakah menyelamatkan mangsa-mangsa yang belum dapat dijejaki ini satu proses yang sukar, yang kompleks, dan adakah ia time sensitif kerana kita risau dengan keselamatan mereka? Ya, ia adalah merupakan satu proses yang sangat kompleks dan sensitif. Dia menyentuh tentang keselamatan bukan hanya mereka yang jadi mangsa, tetapi pasukan kita yang pergi. Sebagai contoh, ya, dari segi Kementerian Luar, kita ada wakil-wakil kita, ya, wakil-wakil daripada diplomatik kita. Keselamatan mereka, nama mereka, kalau mereka pergi cuba untuk nak buat deal umpamanya, maka mereka akan dipantau. Ada kes berlaku di kalangan, so dangerous dan sangat berbahaya tugas-tugas ini. Sebab itu saya sebutkan kepada sesiapa saja yang nak membantu, tak apa, boleh kita boleh membantu, tapi kita kena tahu dari segi peranan masing-masing yang perlu kita buat dan dapat kita bekerja secara bersama. Jangan buat kerja secara sendiri ini. Ini adalah kerja-kerja yang sangat berbahaya. Orang kata jangan terjah. Jangan terjah ya. Takut nanti itulah ada perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Jadi Datuk Seri, sebenarnya perkara ini perlu dikawal daripada permulaan. Daripada awal-awal kita tengok iklan tu sendiri. Kita dah perlu elakkan. Betul. Jadi mungkin Datuk Seri ada nasihat kepada rakyat Malaysia. Saya nasihatkanlah kepada mereka yang mencari kerja apa semua, supaya setiap peluang pekerjaan di luar negara ini kita berhati-hati terlebih dahulu. Ya, kita buatkan kajian dulu ataupun mendapat pandangan kedua. Minta pandangan nasihat. Kalau kita nak bekerja di luar, sebagai contoh, kita berhubung dengan pihak Kementerian luar negeri. Kita seringkali kita keluarkan kenyataan kita yang mengingatkan rakyat Malaysia di mana saja mereka berada. Kalau mereka berada di luar negara, mereka hendaklah mendaftar ke kedutaan kita di luar negara, supaya apa berlaku kepada mereka kita ada rekod. Betul. Kan? Saya setuju. Tapi ada yang ikut, ada yang mungkin dia kata dia ambil mudah, tetapi apabila berlaku sesuatu peristiwa seperti ini,
ini menyebabkan keadaan yang sukar untuk kita kena pasti di mana mereka, siapa nama mereka. Sebagai contoh, baru-baru ini saya terima ada seorang hantar kat saya dari segi gambar seorang tengah duduk cakap. Tapi kita tak tahu siapa dia. Saya pun hantar kepada malah wakil kita, wakil perwakilan kita di luar negara yang berkenaan. Saya beritahu tolong cari muka ni. Dia pun hantar kat saya, Datuk Seri, dalam kalau muka hantar muka saja kami tak tahu nama dia apa. Detail dia tak tahu. Jadi saya terpaksa hantar balik di sini, minta pandangan bagaimana dapatkan suruh cari detailnya untuk kita hantar balik untuk supaya wakil kedutaan kita dapat pergi cari dia di mana ataupun dia ditahan sekarang ni di penjara mana. Jadi wakil kedutaan boleh pergi tengok keadaan dia, nak memantau. Jadi saya nak nasihatkan supaya sesiapa saja yang ingin mencari pekerjaan, peluang pekerjaan atau mendengar tawaran-tawaran pekerjaan yang begitu hebat sekali, dalam bahasa Inggeris disebut lukratif sekali, mereka hendaklah pergi tengok dulu, dapatkan pandangan kedutaan, dan kalau kita lakukan ini, insya-Allah kita dapat selamatkan mereka-mereka ini daripada terjerumus dalam sedikit-sedikit yang tidak bertanggungjawab ini. Ya, diharapkan supaya kita dapat ingatkan jugalah ahli keluarga kita. Ya, kan? Dia mungkin jarang tengok social media semua kan. Datuk, saya percaya juga peranan ibu bapa pun sangat penting untuk memantau anak-anak kita. Sangat berusaha. Dan kalau ada satu pesanan, nasihat ataupun apa pun saja untuk disampaikan kepada para ibu bapa di luar sana bersempena dengan Hari Wanita Sedunia. Saya pertama sekali mengucapkan wanita-wanita. Untuk wanita-wanita kita hormati ibu kita, isteri kita. Kita ucapkan selamat Hari Wanita. Pengorbanan mereka sangat besar, jasa mereka sangat penting kepada negara. Mereka sentiasa diingati sepanjang masa. Wow. Datuk cinta. Berbunga-bunga hati dia mendengarnya. Keluar bunga itu. Bunga-bunga. Datuk Seri, kita ucapkan terima kasih. Terima kasih. Kerana sejumlah masa memberikan peringatan kepada kita semua untuk sentiasa cakna dan jangan mudah terpedaya. If it sounds too good to be true. Betul lah Datuk Seri. Too good to be true sometimes. Don't fall into that. Don't fall into that. Jangan terpedaya. Jangan mudah terpedaya kan. Jangan mudah terpengaruh. Betul. Dengan ajakan kawan-kawan juga. Betul. Kaji dulu sebelum pergi. Okey, jadi itu dia Datuk Seri Diraja Dr. Zamri Abdul Kadir, Menteri Luar Negeri yang sudi bersama dengan kami hari ini. Terima kasih Datuk Seri. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih banyak. Alright, jadi kita nak berehat seketika. Ya. Kembali selepas ini. Hanya di Malaysia hari ini. Yeah. Berbasikal ke Tanah Suci. Itulah pencapaian besar yang dilakukan oleh sepasang suami isteri, Nur Adilah Muhammad Sapi, 34 tahun dan Ahmad Muhammad Isa, 33 tahun. Di awal kembara, ada yang mengatakan mereka gila kerana bukan mudah, terutama bagi wanita, untuk mengayuh beribu kilometer jaraknya. Bermodalkan wang tidak sampai RM2,000, pengembaraan sejauh 14,000 kilometer merentasi 14 negara itu mengambil masa 15 bulan pada 2017. Antara negara yang berjaya dirintasi ialah Thailand, Myanmar, Nepal, Pakistan, China, Kyrgyzstan, Iran dan Afghanistan. Pelbagai cabaran yang terpaksa dilalui sehingga ada yang hampir meranggut nyawa. Bagi Nur Adilah, kembara yang dinamakan sebagai kembara memburu hikmah itu menyimpan 1001 kisah manis dan pahit kerana ketika itu mereka baru 2 tahun mendirikan perkahwinan. Hai Allah. Saya ini adalah pertama kali saya berada di sini dan saya rasa sangat bersyukur. Walaupun pengembaraan sudah berlalu dan kejayaan sampai ke Mekah diraikan, kisah ini dibukukan dalam novel agar dapat menjadi inspirasi kepada orang ramai.
Puan Nora adalah seorang wanita yang hebat, yang kukuh dalamannya. Saya rasa bukan mudah ya untuk kita meletakkan satu misi dan menghabiskannya. Itu adalah satu keberanian dan kekuatan yang lain tu. Untuk kita berbasikal di Tasik pun kita berfikir 3 kali. Apa lagi berbasikal pergi ke Mekah. Tanah suci. Ya, Tanah Suci Mekah yang memang 14,000 kilometer. Jadi saya sangat kagum. Tabik kepada bangga. Puan Nora Adilah. Puan Nora, bagaimana sebelum kita memulakan perjalanan kan, kita imbas semula, apakah kata satu pesanan yang untuk wanita di luar sana, mungkin satu permulaan yang untuk kita sebagai seorang wanita kita kena berbangga dan yakin dengan kekuatan kita, Puan Nora. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini terima kasih banyak-banyak kepada pihak MHI jemput saya untuk berkongsi cerita hari ini. Dan hari ini sempena dengan Hari Wanita Sedunia. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Wanita Sedunia. Dan saya doakanlah para wanita di sana, pastinya anda semua adalah wanita yang kuat. Ada kekuatan yang Allah berikan dan kita teruskan untuk capai impian dan cita-cita kita. Yang penting kita kekalkan kebahagiaan kita untuk sampai ke akhirat nanti, insya-Allah. Insya-Allah. Saya pun nak ucapkan selamat Hari Wanita Sedunia untuk Puan Nora Adilah. Yang memang sangat-sangat hebat. Kalau saya tengok ini buku ni kita kena baca. Sebab dalam buku ni ada cerita mengenai pengembaraan suami isteri ini yang berbasikal bukan setakat pergi ke Tanah Suci Mekah. Dah berapa buah negara dah sebenarnya Puan Nora pergi? 14 buah negara, bermula dengan Malaysia, Thailand, Myanmar, India, Nepal, Pakistan, China, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan, Afghanistan, Iran, UAE, Arab Saudi. Cukup Tepat. Memang dah biasa sebut dah. Memang dah biasa sebut. Okey, 14 buah negara dan permulaannya bekalan wang pendahuluannya adalah RM1,900. Oh, okey, study ya. Kan, jadi mungkin boleh ceritakan bagaimana dengan RM1,900 tu. Okey, itulah. Sebenarnya bila kita nak mulakan perjalanan tu, kita memang buat proposal, ada minta bagi tahulah cadangan kan. Harap dapatlah sponsor daripada mana-mana kan. At last bila dah sampai time kita nak gerak tu, kita pun tak salahkan siapa-siapa sebab kami ni, saya background ustazah. Suami saya arkitek. Tak ada pun rekod-rekod atlet ke apa. Cuma ada cita-cita dan azam je. So bila waktu kami flag off tu dan kami mulakan kembara, waktu nak start pada Kuala Lumpur tu lah, suami saya kata, ayang nak tahu bekalan duit dalam bank abang sekarang ada RM1,900 je. Kalau Allah izinkan sampai ke Mekah, kita sampai. Kalau tak, kita balik je lah yang. Waktu tu dia kata anggaran dalam mungkin sampai Thailand je kot. Tapi subhanallah lah, bila kita tekad kan, lepas tu ada, kita katakan kembari sebagai kembara memburu hikmah, jaketnya ada makna. Kembara memburu hikmah. Jadi mungkinlah itu hikmahnya bila kami dapat sponsor awal lah. Mungkin kami akan duduk kat hotel, biasa-biasa lah, maksudnya macam melancong kan. Tapi oleh kerana kami dah nekat untuk menimba ilmu, memburu hikmah tu, Allah bagi kesukaran. Tak dapat waktu duit masa permulaan tu, kami diberi bantuan di sepanjang perjalanan. Dalam pada masa yang sama kami diberi idea oleh orang-orang yang berpengalaman dalam pengembaraan ini untuk jual postcard. Subhanallah, memang kami cadang sebenarnya nak, kalau tak cukup sangat duit kan, bolehlah pergi cuci pinggan ke kan, untuk kerja untuk support perjalanan tu kan. Tapi apa yang berlaku bila sampai je di border Thailand tu, orang bagi duit, orang bagi tempat tinggal, kita tak jangka pun. Dan subhanallah, itu yang bila kami total semua dalam perjalanan tu habis RM70,000. Tak tahu dia datang dari mana. Subhanallah. Padahal memang RM1,900 saja. Bermula dengan RM1,900. Dan bila balik tu ada baki lagi. Dalam RM4,000 kot, saya macam tu. Apabila niat tu kata disebati dengan keizinan Allah SWT kan. Tapi apa yang saya terfikir adalah Puan Nora mengikuti bersama dengan suami sepanjang-panjangnya perjalanan ini, 14,000 km. Dalam pandangan seorang wanita, saya rasa itu memerlukan kudrat kekuatan fizikal. Bagaimana Puan mencari kekuatan tu? Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saya pun sebenarnya tak tahu sebab yelah, saya kata berat saya 45 kilo, berat basikal saya 60 kilo. Berat lagi berat basikal. Lagi berat je basikal. Itulah Allah izinkanlah sebenarnya.
Dan bila ada, ibaratnya macam ni lah yang selalu saya sebut, suami saya selalu sebut, bila kereta kalau enjin dia okey kan, walaupun luar dia buruk kan, dia tetap boleh jalan kan. Ada kereta luar dia cantik berkilat tapi enjin dia rosak, still tak boleh move kan. Betul. That's why saya mungkinlah itulah kekuatan yang teringin sangat nak sampai ke Tanah Suci Mekah tu seawal usia muda, dan Allah izinkanlah untuk sampai dalam keadaan bersusah payah lah kan. Saya pun doalah semoga saya jadi hamba Allah yang bersyukur untuk nikmat yang tak terhingga ni lah. Itu pengalaman. Pengalaman tu tak boleh dibeli. Yes. Kan? Walaupun dengan RM1,900 tu, itu bukan nilai dia. Betul. Itu bukan nilai dia. Betul. Nilai dia tak ternilai, tak boleh nak dikira. Jadi mungkin penonton MSI perlu tahu cabaran dan masalah yang dihadapi sepanjang perjalanan ini. Mungkin satu masalah yang paling besar yang diingati oleh Puan Nora. Cabaran yang paling besar pada saya adalah physically jugalah. Sebab kita melalui pelbagai musim dengan pelbagai orang, macam-macam masyarakat. Kita jumpa dengan, lagi-lagi dengan husband saya sebenarnya. Saya mendirikan rumah tangga baru setahun. Saya tak kenal sebelum kahwin. Itulah tempoh saya berkenalan dengan suami. Katakan sebagai honeymoon lah kan. Untuk kenal hati budi. So pada saya cabaran paling besar sebenarnya antara kami berdua lah. Tapi apapun banyak sebenarnya cabaran. Macam waktu saya di Pakistan, saya pernah dimasukkan ke dalam hospital disebabkan oleh acute mountain sickness, AMS. Waktu tu saya tak tahu yang saya ni sebenarnya tak boleh sampai over limit lah. Satu altitude yang tak boleh lah. Lepas tu, waktu tu saya dehydrate sangat, tak boleh, kira oksigen sangat kurang lah dalam badan, dan saya dimasukkan ke dalam ward lah, ke dalam ICU di Pakistan tu. Ceritanya ada dalam buku ni? Ada. Dalam buku yang kita boleh dapatkan jilid 1 dan jilid 2? Ya. Dua-dua dah ada di pasaran sekarang ni. Bagaimana cara untuk kita dapatkan buku ni? Buku ni senang nak dapat. Boleh sebab kami jual di online, tak ada di kedai buku setakat ni lah. Cuma untuk setakat ini boleh dapatkan di ustazabasikal.com ataupun di Shopee. Dan selepas ni kami akan bekerjasama dengan Karang Craft, dan insya-Allah akan masuk ke dalam lot-lot kedai lah. Di kedai-kedai. Semoga dimurahkan rezeki lagi, insya-Allah. Terima kasih Puan Nora memberikan inspirasi kepada kita semua, bukan sahaja untuk golongan wanita tetapi juga lelaki, semua pasangan di luar sana, untuk terus memperkukuhkan kekuatan kita sebagai sepasang suami isteri, dan juga semua wanita di luar sana. Selamat Hari Wanita diucapkan. Ya, selamat Hari Wanita juga, Safi. Terus kuat. Okey, kita nak bersama dengan lelaki ni. Lelaki ini. Yang masih berada di Taman Bunga. Ya, kumbang berada di sekeliling bunga. Jom. Hanif, silakan. Ada apa kat situ? Daun-daun bunga tu. Mana ni? Tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang ke Mystical Titiwangsa. Terima kasih Haziq dan juga Sofia. Dan kita sebenarnya ada sebab kenapa section ini dinamakan sebagai Mystical Titiwangsa. Di dalam kemah besar ini terletaknya lebih kurang 5,000 spesies bunga-bungaan, tumbuh-tumbuhan ataupun pokok-pokok yang dibawa khusus dari pelbagai seantero dunia, khususnya di hutan-hutan di Malaysia ni, untuk ditayangkan di sini, dan telah pun mendapat rekod antara pameran Indoplan terbesar di dalam satu-satu kawasan ini. Dan ni saya nak tunjuk yang pertamanya. Namanya adalah Cactus Boy Nursery. Jangan terpedaya dengan nama boy itu, kerana harganya, tuan-tuan dan puan-puan, Haziq, Sofia dan semua yang menonton Malaysia hari ini, adalah dijual pada harga permulaan RM38,888. Okey, dan difahamkan telah pun hidup sekitar 30 tahun. Ini antara tarikan yang pertamanya. Dan saya nak bawakan sedikit, kita nak menjengah seketika apa yang menariknya di dalam ini bersama dengan antara peserta-peserta dan juga pengunjung-pengunjung yang hadir awal. Kawasan-kawasan cantik ini. Saya tertarik sebenarnya di sekitar kawasan sudut ini. Ini kita namakan sebagai jungle art. Kalau kita lihat, biasanya di dinding-dinding itu kan kepada yang melihat kepada seni-seni ataupun art-art dalam haiwan ataupun tumbuhan. Tapi ini diinspirasikan semula, sebab tu kita nak tanyakan, kerana nama kawasan ini adalah Platycerium, dan kita nak bersama dengan salah seorang pengumpulnya. Nak persilakan Aristan untuk bersama dengan kita. Mungkin boleh kongsikan antara jenis-jenis ataupun sedikit penerangan berkaitan dengan tumbuhan ini. Tumbuhan ini adalah tak ada bunga punya lah. Dia boleh gantung di dinding. So kami akan menjadi buat decoration papan atau jenis macam papan coba apa maksud? Jenis-jenisnya yang ada di sini? Yang ini jenis adalah di Malaysia hutan ada. Ini jenis Daddy Eye. Yang atas ini Platycerium elephantotis.
Kenapa nama dia elephantotis? Tengok dia punya daun 2 keping. Dia macam gajah punya telinga. Oh, dia dibina mengikut shape-shape sebegitu. Terima kasih. Ya, saya tengok pun ramai sekali ada sambutan, ada yang dah dijual sebab kita nak tinjau juga. Terima kasih sekali lagi. Kita nak tinjau apa lagi yang berada di sini. Dan ini antara landscape yang dipamerkan lah di sekitar kawasan yang mendapat tumpuan ramai ini. Dan kalau anda berminat untuk datang, ada juga koleksi-koleksi yang turut dijual yang ada harga-harganya juga untuk anda pilih mengikut keselesaan. Dan sebenarnya kita nak melihat kepada pengunjung-pengunjung yang berada di sini juga untuk kita tanyakanlah mengenai kemeriahan ataupun apa sahaja excitement yang mereka ingin bawakan. Dan kita nak bersama dengan salah seorang pengunjung yang berada di sini. Selamat pagi Puan, selamat pagi. Namanya adalah? Amy Wong. Okey, ni kali pertama atau dah datang beberapa hari di sini? First time. Kawan datang lepas tu kata sini very fun dan kita bawa anak-anak lah. Okay. You memang meminati indoor plan ataupun hanya untuk aktiviti bersama keluarga saja? Dua-dua pun ada minat tapi tak erti nak plant. I don't have green hand. So budak-budak suka. So very amazing lah nampak sebab banyak yang tak pernah kita tengok. Lepas tu pun ada aktiviti untuk kanak-kanak kan. So ingatkan nak jalan-jalan lah school holiday. Okay, sambil saya percaya sebab you sebagai selamat Hari Wanita Sedunia juga kita ucapkan Happy Women's International. Thank you. Dan sebab awak pun adalah suri rumah ibu kan ataupun melihat kepada aktiviti sama anak-anak ini, apa yang boleh terangkan ataupun bermanfaat untuk anak-anak lah bila awak terangkan berkenaan dengan tumbuh-tumbuhan yang ada ini? Bagi dia back to nature. Bagi budak-budak tahu yang kita nature taklah selalu tengok tab ke duduk kat rumah ke, itu very good. Go out for the sunshine. Okay, enjoy, silakan. Thank you Puan Amy sekali lagi. Selamat Hari Wanita. Enjoy your gift lah hadiah, tapi minta pada suami lah bukan saya. Okey, saya nak teruskan lagi antara keindahan dan juga tarikan utama di sini. Kepada yang meminati terrarium ini, kita ada pelbagai koleksinya dan antaranya juga adalah jenis-jenis Wumu terrarium. Ini tumbuhan-tumbuhan yang ditanam di dekorasi khas yang berada di dalam akuarium. Memang sangat unik dan juga harganya pun boleh tahan kepada pemula-pemula yang ingin melakukan tanaman-tanaman sebegini. Pelbagai pilihan yang kita kongsikan di sini dan macam-macam jenis lah minat ataupun macam-macam jenis yang suka kepada jenis-jenis tumbuhan. Kalau macam saya akan memilih yang sebeginilah. Tapi bila mungkin kita melihat kepada jenis sebab tumbuhan sebegini, kalau letak dekat rumah kita tengok satu sudut yang hijau kan, dan mungkin anda boleh mendapatkan inspirasi dan juga ketenangan. Sebab itu antara yang saya bacakan juga bila kita membuat satu konsep ketenangan di rumah itu, ini adalah antara fungsi tumbuh-tumbuhan ini. Okey, kita nak bersama sedikit dengan Tuan Haji Zulkifli Endok sekali lagi. Tuan Haji mungkin nak menjemput orang untuk datang support KL Park Festival ini. Okey, terima kasih. Saya bagi pihak Datuk Bandar dan Dewan Kuala Lumpur menjemput semua warga Malaysia, bukan saja warga Kuala Lumpur tapi warga Malaysia untuk datang beramai-ramai ke KL Park Festival 2023. Di sini ada pelbagai lagi aktiviti yang kita akan jalankan. Ada baki 4 hari lagi. Setakat ini kita punya pengunjung sekarang ni kita ada 60,000 setelah beberapa hari, 5 hari yang kita dah berlangsung, kita dapat pengunjung seramai 60,000. Kita jangka akan ada lagi pertama insya-Allah. Okey, Tuan Haji semoga berjaya. Selamat menjadi tuan rumah yang hebat. Jom kita nak tengok bunga-bunga nak bawa kepada wanita-wanita yang ada di Malaysia hari ini, boleh kepada anda semua, selamat Hari Wanita dan kita akan terus raikan wanita bersama dengan bunga-bungaan yang indah, mekar dan cantik dan terus ditanam di baja untuk menjadi satu perhiasan yang istimewa. Kita kembali ke Seri Pentas, kita berterihat seketika. Teruskan bersama kami di Malaysia hari ini. Penuh hari ni, Malaysia hari ni dengan inspirasi kan. Lagi-lagi di Hari Wanita ni. Jadi kepada anda yang dah hantarkan ucapan di Facebook MHI TV3, kita nak bacakan ni ucapan-ucapan yang anda dah hantarkan. Okay, jom kita tengok ucapan-ucapan yang anda tulis dekat Facebook MHI TV3 antaranya. Okey, Elia Aman mengatakan di sini, Assalamualaikum, selamat pagi buat pengacara TV3 dan ucapan selamat Hari Wanita Sedunia buat semua wanita hebat di luar sana termasuk diri sendiri hebat. Dan buat 2 orang menantu saya, Zuraida Jafar
dan Mia Muhammad. Both of you adalah wanita yang hebat buat sekeluarga. Ya, Rohani Yahya pula. Terima kasih atas doanya ya sahabat yang live di MH hari ni. Akak tiap-tiap hari tonton ni dari dulu sampai sekarang. Temankan Kak Long, anak istimewa ni yang lain pergi kerja kan. Jadi kami ni sebenarnya peneman anda. Ya, kami sentiasa ada di sini untuk menemani anda. Dan ada satu lagi kita boleh bacakan juga ramai sebenarnya yang memberikan ucapannya, termasuklah untuk Nora Adila tadi kan, hebat katanya, tahniah dan bersyukur di atas segala apa yang mereka dapat. Ya, apa yang paling penting sekali, kita bangga dengan sesiapa yang diri kita jadi ni, kita bangga dan kita perlu terus kuatlah untuk menjalani kehidupan kita tanpa apa-apa rasa risau, ketakutan. Kita terus maju ke depan. Aziz, Sofia, lelaki atau perempuan sama. Itu ucapan awak. Ya. Ya, ada untuk wanita lain? Tak ada? Saya bagi ucapan. Silakan. Selamat Hari Wanita Sedunia kepada Sofia. Terima kasih. Dan kepada semua yang menonton MSI hari ini, kepada semua wanita yang penting dalam hidup saya. Bagi saya semua wanita penting bagi saya. Jadi jangan lupa untuk saksikan MSI SOS semua wanita. Sebab esok kita akan cerita mengenai kewujudan unit anti pornografi kanak-kanak oleh PDRM. Ini sangat penting untuk kita bincangkan. Saksikan esok di MSI. Ya, jaga mata, jaga hati. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Women's Day.